Okay, so situasi yang ini untuk buka apa dia ni susu dalam tin, untuk pastikan bahawa susu di dalam tin tersebut dapat keluar dengan smooth. Okay, selalunya kalau kamu buka satu hole sahaja, okay, kalau kamu buka satu hole sahaja, kalau kamu tuang, susu tersebut dia sukar untuk keluar sebenarnya. Okay, dia sukar untuk keluar. Disebabkan apa dia sukar untuk keluar? Disebabkan oleh bila kalau kamu buat satu lubang sahaja, dia akan buat satu lubang, susu ni dia nak keluar. So akan ada higher atmospheric pressure daripada luar yang menolak susu tersebut masuk ke dalam. So sebab itulah kalau kamu nak tuang, dia keluar juga tapi dia sukar untuk keluar. Okay. So macam mana caranya untuk senang untuk susu dalam tin ini keluar? Di mana kamu buat satu lagi hole dekat bahagian tepi ni. So ada dua hole, di mana satu hole ini dia akan menyebabkan air pressure inside dengan outside dia adalah sama sebab kamu buat dua lubang. Okay. Outside dengan inside dia akan jadi sama, yang menyebabkan apa dia ni susu tersebut dapat keluar disebabkan oleh yang bahagian outside juga dan juga inside, pressure tersebut akan menolak susu tersebut untuk keluar. So supposedly kalau untuk keluarkan susu dalam tin, better kamu buat dua lubang lah untuk memastikan susu tersebut dia smooth untuk keluar. Sebab apa? Sebabkan oleh kita nak samakan pressure luar dan juga dalam. Kalau kita buat satu je, pressure luar lebih lagi daripada pressure dalam. So disebabkan itu susu sukar untuk keluar sebab yang luar tolak yang bahagian dalam. So kita buat dua, so dua-dua pressure sama, so pressure dekat bahagian sini dia akan tolak sedikit menyebabkan susu dapat keluar dekat bahagian sini. So pressure dekat bahagian sini taklah terlalu tinggi yang menyebabkan dia menghalang daripada susu ini keluar. Okay? Baik. Ini juga, aplikasi ini juga cikgu nak sentuh sedikit berkaitan dengan nak minta pendapat daripada kamu lah. Okay. Contohnya kalau straw ni. Straw, kalau kamu sedut, macam semalam kita dah bincang, kalau kamu sedut straw, pressure mana yang rendah? Tolong respon. Pressure bahagian mana yang rendah? Air pressure. Air pressure. Ya, yeah. Air pressure tersebut dekat bahagian mana? Kalau kamu sedut straw ada air dekat bahagian dalam gelas, okay, ada straw. Lepas tu kamu sedut. Bahagian mana yang air pressure dia rendah? Dalam straw. Dalam straw. Okay, good. Dalam straw air pressure rendah. Dalam straw air pressure dia rendah. Okay, ni kat sini dia tulis lah. Pressure less. Okay. So, dekat bahagian dalam straw pressure rendah. Pressure yang tinggi kat bahagian mana? Kat luar cawan. Okay, kat luar cawan. Dekat luar daripada air ataupun luar cawan kan, dekat bahagian sini kan, yang atmospheric pressure. So atmospheric pressure ni yang tinggi yang menolak air ni untuk masuk ke dalam straw supaya boleh masuk ke dalam mulut kamu. Okay, soalan cikgu. Sekarang ni straw ni semua ni tertutup. Okay, straw ni tertutup. Katakanlah dekat bahagian straw ni dia ada lubang dekat bahagian straw ni. Kamu nak sedut kat bahagian sini. Dalam masa yang sama dekat bahagian sini ada lubang. Apa jadi? Respon? Agak-agak ke mulut. Air tu bocor. Air tu tak akan sampai dekat mulut. Air bocor, air tu tak sampai dekat mulut. Itu. Selain daripada tu ada tak lagi? Maksudnya air tu masih lagi kamu boleh sedut lah. Respon? Boleh sedut atau tidak? Tak boleh sedut. Okey, air tersebut sebenarnya tidak boleh sedut. Sebabkan oleh apa? Kalau tidak ada lubang, tak ada lubang okey, dan kamu sedut, automatik bahagian dalam ni, keseluruhan dalam straw ini semuanya pressure dia less low. Tapi kalau ada lubang dekat bahagian straw ini, automatik pressure dekat bahagian dalam ini dan juga pressure luar dia jadi sama. Pressure out dengan pressure in dia inside untuk straw tersebut dia adalah sama. Sekiranya sama, okey, bermaksud atmospheric pressure ni tak ada function untuk menolak air itu masuk ke dalam straw. Bermaksud kalau ada lubang dekat bahagian sini, kamu sedut macam mana pun air itu takkan naik. Disebabkan oleh ada dua lubang. Satu lubang yang bahagian kamu sedut, satu lagi lubang dekat bahagian straw tersebut. Bila ada dua lubang, bermaksud air pressure dia akan jadi luar, dalam akan jadi sama.
dia konsep dia sama sahaja macam yang tin tadi tu. Yang ni. Bila kamu buat 2 lubang, dia akan menyebabkan air pressure inside is the same as the air pressure outside. Bila outside dengan inside sama, maksudnya tak ada bahagian yang dapat tolak dia. Tapi kalau yang ini, outside dengan inside dia sama, yang dapat menyebabkan air susu ni keluar disebabkan oleh gravitational pull. Sebab kalau kamu tuang, gravity akan tolak ke bahagian bawah, so air tersebut akan mengalir ke bahagian bawah. Okay? Pressure outside dengan inside dia sama, so tak adalah pressure daripada outside akan menolak susu tersebut untuk menghalang dia daripada keluar. Okay? Kalau macam ni, satu lubang saja, so pressure inside low, outside dia high. Sebab itulah susu sukar untuk keluar, sebab outside dia tolak susu tersebut keluar. So kena buat 2 lubang untuk samakan. Tapi kalau straw, dia mestilah ada satu lubang sahaja. Lubang yang bahagian yang kamu nak sedut tersebut. Okay? Kalau ada 2 lubang, maksudnya tidak boleh sedut. Faham atau tak? Faham. Faham. Okay, baik. Seterusnya. Laju sikit supaya kita nak bincang exercise. Okay, relationship between altitude and atmospheric pressure. Okay, cikgu nak tanya sikit. Kalau kamu naik ke bahagian bukit ataupun gunung, kamu senang untuk bernafas ataupun sukar untuk bernafas? Respon? Sukar untuk bernafas. Sukar untuk bernafas. Okey, bagus. Betul. Sukar untuk bernafas. Sebab apa? Yang kamu dah rasa lah, kamu tahu. Sebab apa? Pressure. Low air pressure. Pressure ke atas lagi rendah daripada pressure ke bawah. Okey, pressure dekat bahagian atas lagi rendah daripada pressure bawah. Sebab kamu tengok dalam gambar ni kan. Dalam gambar ni pressure dekat atas low pressure. Pressure dekat bahagian bawah high pressure. Maksudnya ni dekat bahagian ground yang kita duduk sekarang ni. Okey, kita pergi ke bahagian gunung kat atas low pressure. Kalau kamu tengok molekul-molekul udara daripada bawah sampai atas, molekul mana yang lebih lagi? Atas ke bawah? Respon? Bawah. Disebabkan itu dekat bahagian bawah. Sebabkan itu kalau kamu bernafas dekat bahagian ground sekarang ni, okey, bahagian darat yang kamu tengah duduk sekarang ni, kamu rasa macam okey pernafasan tersebut disebabkan oleh oksigen tersebut mencukupi. Tetapi sekiranya kamu naik ke bahagian gunung, makin altitude dia makin ke atas, so molekul untuk udara tersebut makin lama makin berkurang. Kalau molekul udara semakin kurang, pressure akan jadi macam mana? Respon? Pressure untuk air akan jadi macam mana? Kalau molekul air dia makin kurang, pressure? Hello? Pressure makin Kurang. Air pressure makin kurang. Sebab apa? Air pressure kalau nak kait dengan molekul udara, pressure ni berkaitan dengan apa untuk air pressure? collision. Malam cikgu terang lah. Berkaitan dengan apa? Kinetik teori tu. Ya betul. Berkaitan dengan apa? Collision. Kinetik teori. Collision. Berkaitan dengan collision. Collision di antara molekul udara dengan Wall. okey, wall of container yang semalam kan cakap kan. Okey. So kalau kamu naik altitude dia makin ke atas, molekul dia makin sedikit. Partikel untuk udara dia makin sedikit. So kalau partikel udara makin sedikit, possibility untuk dia berlanggar tersebut makin berkurang ke makin bertambah? Respon kalau dia naik ke atas? Berkurang. So, kalau pelanggaran dia makin berkurang, pressure dia makin rendah. Ya betul. So naik ke atas, sukar lagi kita untuk bernafas sebenarnya sebab oksigen makin kurang. Kalau kita turun ke bahagian bawah, dekat bahagian ground, so kita senang untuk bernafas. Okey, baik, seterusnya. Okey, effect of a dam on the liquid pressure. Okey. Siap. Okey, air. Lepas tu gunung. Lepas tu ni bahagian sini bahagian ground biasa. Okey, ada seorang mamat ni. Okey, bila dia naik ke atas, pressure akan jadi apa? Tadi respon? Rendah. Pressure akan jadi rendah. Okey.
Pressure dekat sini pressure biasa saja. Bila dia turun ke bahagian bawah, maksudnya masuk ke dalam air, makin ke bawah air, pressure makin jadi apa? Respon? Kita tak tahu. Makin tinggi. Makin tinggi. Okey, pressure makin tinggi. So makin ke dalam bumi, makin ke dalam masuk ke dalam air, makin ke bahagian bawah, pressure makin tinggi. Kalau pressure kalau kamu naik ke bahagian atas daripada bahagian ground, pressure makin rendah. Itu konsep dia. So sebab itulah kalau untuk apa dia ni, diver, okey, dia kena pakai suit. Okey, kamu tengok misalnya dalam gambar ni, diver ni dia kena pakai suit yang tertentu disebabkan oleh bila dia turun ke bahagian bawah, makin ke bawah pressure makin tinggi. Okey, pressure makin tinggi. Sebab tu kalau yang kamu belajar sebelum ni, apa dia ni, bahagian laut tu, depth, kedalaman laut tersebut dia ada bahagian yang ada habitat boleh duduk. Makin ke dalam makin gelap, makin gelap, makin gelap. So pressure dia makin lama makin tinggi dekat bahagian bawah. So kalau kamu tenggelam masuk ke dalam air, terus lagi ke bahagian bawah, kebarang kalian untuk badan kamu dia akan burst, pecah disebabkan oleh pressure yang terlalu tinggi ke bahagian dalam. Sebab itulah yang terjadi dekat bahagian kapal selam yang berlaku dekat negara mana? Yang baru-baru ni. Indonesia. Indonesia kan? Indonesia. Kapal selam tersebut dia karam kan? Dia turun ke bawah. So apa yang dijumpai daripada Lari. apa yang pasukan apa dia ni, dengar suara cikgu balik ni. Siapa yang buka? Okey, so yang pasukan pencari tersebut, ada siapa buka mic ke ni? Kenapa cikgu dengar suara cikgu ni? Muhammad Haris Zakwan. Okey, so pasukan pencari tersebut dia jumpa serpihan-serpihan daripada kapal selam dan juga mayat tu memang tak dapat jumpa lah. Maksudnya disebabkan oleh terlalu tinggi pressure dia menyebabkan orang yang bahagian dalam kapal selam tersebut dia burst out lah. Okey, so makin ke dalam laut makin tinggi pressure. Okey. Sebab itulah kamu tu kalau mandi kat swimming pool jangan terlalu lama masuk ke bahagian dalam, jangan terlalu lama dekat bahagian bawah air tu. Sebabkan oleh kalau kamu makin ke dalam air tersebut, pressure dia makin tinggi. Okay. So itu dapat dibuktikan melalui satu eksperimen, effect the depth of pressure. So kamu blowkan air dekat bahagian dalam air. So, bila blow air, dia akan keluarkan bubble. Kalau kamu tengok bubble ini, makin ke atas, bubble dia makin besar ke makin kecil? Bubble ni dia naik ke atas, saiz dia makin besar ke makin kecil bubble ni? Respon? Besar. Makin besar. Saiz makin besar. Okay. Saiz makin besar. So saiz ni berkaitan dengan volume. Saiz berkaitan dengan volume. Ingat tak lagi volume dengan air pressure? Apa kaitan dia? Makin tinggi volume, apa jadi kepada pressure? Makin rendah. Makin rendah. Ya, bagus. Makin rendah. So sekarang ni air. Ni air. Okay, ni air. So kedalaman dia kita akan ukur daripada ini permulaan, A ni permulaan sampailah ke B. B ni pengakhiran kedalaman air tu daripada bahagian sini. So makin dalam daripada A pergi ke B, pressure akan jadi macam mana? Tinggi. Tinggi. Okay, pressure makin tinggi daripada A ke B. Sekarang ni kamu tiup tiup ini di dalam air. Okay, dia akan keluarkan bubble. Bubble ni bergerak daripada bawah sampai ke atas. So bawah ni bila bubble dia kecil, volume dia tinggi ke rendah? Volume untuk bubble tersebut bila yang bahagian bawah ni. Respon? Rendah. Rendah. Okay. Rendah. Rendah. Bila volume rendah, pressure Tinggi. Tinggi. Ya, betul. Tinggi. Sebab itulah kalau kamu buat bluk dekat bahagian bawah, bubble dia kecil saja tapi makin naik ke atas bubble dia makin besar. Sebab apa? Volume kecil, pressure dia tinggi. Volume dia besar, bentuk bubble tersebut pressure dia akan jadi rendah.
So makin naik ke bahagian atas, pressure rendah. Bubble akan jadi makin besar. Sebab itulah kita tahu bahawa makin dalam air, makin tinggi pressure. Makin cetek air, makin kurang pressure. Faham ataupun tidak? Semua? Faham. Okey, Faham, faham Cikgu. Boleh Faham, Cikgu. Okey. Baik, seterusnya. Cikgu, Ada yang tanya ke? saya nak tanya Cikgu. Tanya. Apa dia? Maksudnya kalau dalam laut tu makin bawah makin banyak oksigen lah Cikgu. Makin bawah makin okey. Kalau makin bahagian bawah laut, okey. Kalau pressure tinggi bermaksud molekul udara banyaklah yang terkumpul dekat bahagian situ. So betul lah. Maksud makin banyak oksigen lah. Tapi terlalu banyak bahagian air juga memberikan pressure yang tinggi menyebabkan kita tak sesuai pun dekat bahagian situ. Kita perlukan kandungan oksigen yang biasa sahaja. So dekat bahagian ground lah. Makin kamu turun ke bahagian dalam air, ya betul, air makin bertambah. Okey, molekul untuk udara makin bertambah sebab collision di antara udara tersebut akan kerap berlaku. So air pressure juga akan jadi makin tinggi, tapi dia tak sesuai untuk kehidupan manusia. Boleh, Arif? Boleh Cikgu. Okey, baik. Seterusnya, kalau kamu tengok dam, empangan, kalau kamu tengok empangan daripada luar kamu tak nampak sangat, tapi sebenarnya empangan tersebut dia diperbuat daripada bahagian wall dia macam ini. Thin wall dekat bahagian atas sampai bawah thick wall. Sebab apa? Makin ke bawah dia makin tebal. Respon? Tak nak Sebab bagi pressure pecah. dia makin Tak nak tinggi. bagi. Dia Tak nak tak nak bagi bagi pecah. dam tersebut pecah. So pressure dia lagi tinggi makin ke bawah kan. Makin ke bawah lagi tinggi high pressure. So sebab itulah makin ke bawah dia makin tebal untuk tahan pressure yang tinggi. So ini shape untuk dam empangan Okay, suit untuk diver juga special suit untuk withstand the high pressure. Sama juga macam submarine. Okay, submarine juga diperbuat daripada material yang boleh withstand high pressure. Cuma submarine ni dia bukannya boleh turun sampai ke bahagian bawah. Dia ada dia punya level untuk submarine tersebut boleh survive. Maksudnya bila kalau dia turun lagi daripada level tersebut, pressure dia lagi tinggi, memang submarine juga dia akan burst, pecah. Sebab boleh tekanan yang tinggi dekat bahagian luar. Contoh yang macam belon, kamu ambil tangan kamu tolak belon tersebut sampailah belon tersebut pecah. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya tangan tersebut adalah pressure yang tinggi. Okey. Okey, baik. Okey, so ada aktiviti. Okey. Di mana kita nak tahu ke dalam makin dalam air tersebut pressure dia akan jadi makin tinggi. So kita akan buat lubang. Kalau kamu tengok kat bahagian sini ada 3 lubang. Okey, 3 lubang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kalau kamu tengok air dia, air yang mana yang lebih jauh dia pergi? Respon? Atas, Yang bawah tengah, sekali. bawah. Yang bawah sekali dia pergi Bawah lebih sekali. jauh. Sebab Pressure tinggi. Pressure dia tinggi. tinggi. Okey. Senang je kan? Okey, so habis sudah untuk tajuk force and motion. Okey. So habis. So kita akan jawab soalan untuk exercise. Okey. Ready masing-masing Cikgu sebut nama, buka mic, tolong berikan jawapan. Okey, sekejap. Okey, soalan yang pertama. Cikgu nak minta Azizan. Oh, Azizan. Tolong buka mic. Ya, cikgu. Okey, tolong jawab soalan nombor 1. 1A sampai 1E. A. Jawapannya adalah apa? Nyalin, semak Opposed motion. A adalah? A. Opposed motion sama dengan frictional force. Okey, A adalah B. frictional force. Good. Okey. Is produced by the stretching or compression onto an object. Elastic force. Okey, P adalah elastic
Force. Okay. Seterusnya C. C. Pulls object toward the earth. Gravitational force. Okay. C adalah gravitational force. Okay. Yang lain saya maaf. Baik. Seterusnya D. D. Thrust force acting on an object which is floating in a liquid. Buoyant force. Buoyant force. Okay. D adalah buoyant force. Dan last kali E. E. Force produced when an object is in contact with a surface. Normal force. Okay. E adalah normal force. Okay, good. Terima kasih Azizan. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan number 2. Okay. State the effect of force. So, apa yang kesan-kesan daripada daya tersebut. Okay, cikgu nak minta Ariana. Ariana tolong buka mic. Tengok. Ariana. Ya, cikgu. Okey. Ariana. Jawab daripada 2A sampai 2D. Okay, A dulu. Kejap, Bending. Okey, kejap-kejap dulu. Tak ada jawapan ke? Tak, sekejap nak cari ni. Faham. Nak cari apa? Kamu tak ready lagi dengan ni? Dah jumpa? Is dia Okay. shape. Okay, bending a ruler jawapannya adalah shape of an object. Okay, yang masing-masing check shape, bentuk. Okay, seterusnya B. B motion. Motion, pushing a stationary table. Motion of object. Selain daripada motion, ada tak yang jawab selain daripada motion? Saya. Condition boleh ke? Condition. Keadaan. Position. Tak tepat. Okey. Sebenarnya jawapannya adalah position. Posisi. Okey. Tempat posisi. Maksudnya kawasan untuk objek tersebut dia dah berubah bila kita pushing a stationary table. Okey, position of an object. Okey, seterusnya Ariana, C. C speed. Okey, Of pushing an a object. moving toy car dia akan menukarkan speed. Speed of an object. Okey, speed kat bahagian sini speed. Okey, seterusnya D. D direction of Pushing a motion. moving ball to the direction of motion, so dia akan menukar arah. Okay, direction of an object. Okay, bahagian D ni adalah direction. Okay, good. Terima kasih Ariana. Baik, seterusnya kita pergi kepada number 3. Insan yang bertuah untuk number 3 adalah Salimah. Salimah. Jawapan saya 2N. Okey, macam mana boleh dapat 2N? Tolong bagi tahu cikgu. 7N tolak dengan 5N. Okey, 7N, 7 Newton tolak dengan 5 Newton. So, jawapan Salimah last sekali akan dapat 2N. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya dulu. Salimah, 7N ni adalah apa? Ingat tak? 5N ni adalah apa? Salimah. Jirim. Jirim? Jisim. Jisim? Astaghfirullahalazim. Bukan jisim. 7N. Sekarang ni kamu buat 7 tolak dengan 5 kamu dapat 2N. Sekarang ni kita nak cari apa? Weight of water in space. Sebelum ni kita ada pernah belajar lah berkaitan dengan benda ni. Bermaksud yang ni adalah apa? Tolak dengan apa? Akan dapat apa? Ada belajar tak? Tak ada ke? Tak ingat? Salimah? Hello? Tak. Tak ingat? Okey. Siapa yang boleh bantu Salimah? 7N ni adalah apa? Ada tak dalam nota kamu? Actual weight. Ya, Actual betul weight. lah. Ingat pun. Actual weight. Okey. 5N ni adalah apa? Apparent weight. Apparent weight. Apparent weight. Salimah, tolong take note ni. Apparent weight.
Dan bila kamu dah tolak antara actual weight tolak dengan apparent weight, kamu akan dapat apa? Last sekali, kelas Buoyant force. buoyant force. force. Buoyant Buoyant force ni adalah weight of water displaced. Weight of water displaced ni adalah buoyant force lah. Okey. Daya untuk apungan. Salimah boleh? Salimah? Boleh cikgu. Okey. So tolong take note Okay. Yang lain ni semua dah check benda ni kamu ada tulis dekat note kamu. Okey, bagus. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada soalan number 4. Yep. Soalan number 4. Kita pilih Putera. Lama tak dengar suara Putera dah. Putera, kat mic. Ya, saya cikgu. Okey. Putera, tolong bagi tahu cikgu kelas level untuk ketiga-tiga ini. Yang soalan nombor 4 kan? Yes. Soalan nombor 4. A saya jawab first class level. First class level. B saya jawab third class level. Third class level. C saya jawab second. Second class level. Okey, cikgu nak tanya apa dia ni Putera. Sebab apa yang first ni, yang A ni first class level? Sebab fulcrum tu between load and effort. Okey, good. Fulcrum berada di tengah-tengah. Okey, seterusnya. Kalau untuk B ni kenapa third class level? Sebab effort ni load jap. Load is between effort is between fulcrum and load. Okey, effort is between fulcrum and load. Kalau yang C ni kenapa second? Sebab dia load is between fulcrum and effort. Okey, load dia berada di tengah-tengah. So sebelum ni cikgu minta kamu hafal satu formula, nak ingat dia punya apa dia ni turutan untuk first, second, third class level. Apa formula dia bagi tahu? FLE. Ya. FLE. Cikgu minta Putera bagi tahu, ramai pula yang jadi Putera kan. Tak apa cikgu. Saya pun tak ingat cikgu. Okey. Okey, FLE F ni fulcrum berada di tengah-tengah. L ni load berada di tengah-tengah, second class level. E ni effort berada di tengah-tengah. Okey. So ingat FLE saja. So kamu dah boleh jawab dah class level untuk yang ini. Okey, good. Terima kasih Putera. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5, insan yang bertuah. Ya. Okey. Syahana, Nur Syahana. Kawan? Ya cikgu. Okey. Tolong jawab soalan nombor 5A. Apakah jawapannya? Second class level. 5A second class level. Okey. 5A, second class level. Informationnya adalah the Maksudnya the effort. The The effort? effort is located. Okay, the effort. The effort is located Kamu tulis jawapan kamu. Okay. Is located between fulcrum and load and the load. Tulis pen cikgu ni sikit. And load. Kelas, betul ke salah? Hello, kelas. Salah. Macam mana ni? Patutnya load dulu. Okay. Load. Tukar balik ayat. Apa Saya dia? terbalik jawapan cikgu. Terbalik jawapan. Macam tu pula. Okay, apa jawapan dia? Yang ni. The load. Okay, the load sebenarnya. Okay, is located between fulcrum and effort. And effort. Okay, baru betul. Sebab tadi baru kawan-kawan tadi kamu sebut tadi apa formula untuk nak ingat first, second class level. Apa dia first, second class level punya formula? FLE. FLE. Okay. FLE. So ini adalah second class. So second class load dah berada di tengah-tengah. Okay, third class level? Yang third. Ya. Third class level, the apa?
the The effort. effort. Okay, lagi. Fulcrum. Between the fulcrum Fulcrum. and And apa ni? Load. load. First class level. The fulcrum Okay, lagi. between the load and the Load effort. and the effort. Okay, good. Okay, terima kasih. Baik, seterusnya kita pergi kepada ada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6 sikit je. Soalan nombor 6. Insan yang bertuah adalah Arif. Arif Okay, Fahmi. cikgu. Okay, soalan nombor 6. Apa jawapannya? The force and the load act in opposite directions for the third and second class of levers. Third and second class of lever. Okay, good. The force and the load act in opposite direction for the second and third. Okay, ataupun third and second. Okay. So dia bertindak dalam opposite direction dan direction yang berbeza untuk yang second class dan juga third class. Okay, boleh? Tak payahlah cikgu tulis Kau dengar second and third jawapan ni. Okay, baik. Terima kasih Arif. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 7. Ni banyak sikit ni. Kena tulis. Dia adalah first, second ataupun third class level. So, insan yang bertuah adalah Nurin Nisa. Nurin Nisa. Kak Mat. Nurin. Calling for Nurin Nisa. Kejap. Kejap. Ada jawapan ke tak? Buat ke tak? Nurin. Nisa lag. Cikgu ni tak punya line tak okey. Oh ya. Oh, tiba jadi tak okey terus pula. Okey lah, kita tukar orang. Haziq lah. Haziq. Ya, saya. Okey. So, soalan nombor 7 ni daripada A sampai H. Boleh? Jawab. Boleh. Okey. Yang crowbar ni. Yang First, second, crowbar third. tu saya first. Okey, crowbar dia Crowbar tu adalah first. first. Ya betul, first class level kan. Crowbar adalah first class level. Okey, kamu tengok nanti kan crowbar tu bentuk dia macam mana, so dia adalah first class level. Baik, seterusnya paper kata? Second. Second class level. Okey, good. Paper kata adalah second class level. Okey. Seterusnya wheelbarrow. Second juga. Okey, good. Second sebab load berada di tengah-tengah kan. Wheelbarrow adalah second class level. Seterusnya fishing rod. Third. Third class level sebabkan oleh effort berada di tengah-tengah. Okey. Seterusnya scissor. First class level sebab fulcrum berada di tengah-tengah. Okey, untuk bahagian scissor. So first class level. Seterusnya ice stone. Third class level sebab effort berada di tengah-tengah. Seterusnya bottle opener. First class level sebabkan oleh fulcrum berada di G. Bottle opener, fulcrum berada di tengah-tengah. Betul lah? Third. Okey, betul lah. Okey, first class level. Plier. First juga. Okey, first class level. Okey. So, terima kasih Haziq. Okey, ketujuh ni tadi dah ada jawapan dah. Terima kasih. Okey, kita tinggal lagi 2 minit. Takut nanti kamu jawab soalan-soalan ni lagi nanti takut terkeluar pula. So, cikgu keluarkan kamu dulu, lepas tu kamu masuk balik. Kita kelas sampai pukul 11 kan? Boleh? Boleh. Boleh Boleh. 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 Okey.